إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ku mulakan karangan ini dengan nama Allah Tuhan Ilahi. Ku mohon limpahan berkat atas segala nikmat yang telah diberi. Ku ucapkan pujian kepada Allah sebenar-benar puji. Ku iringkan pujian dengan kesyukuran yang amat tinggi. Ku pohonkan semoga Allah cucurkan rahmat dan selamat kepada junjungan yang nurnya mula-mula dijadikan Allah di alam nyata. Nur yang berpindah dari keturunan demi keturunan yang kesemuanya keturunan mulia. Ku pohonkan semoga Allah kurniakan keredaan khasnya kepada seluruh keluarga baginda. Amnya kepada sekalian sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan orang-orang terkemudian dari masa ke masa. Ku pohonkan kurniaan hidayah menuju jalan yang terang nyata. Juga menuntut elakkan daripada langkah-langkah yang sesat melata. Ku siarkan sudut kisah junjungan dalam gubahan yang indah cipta. Gubahan dari nasab yang mulia yang menyedapkan pendengaran sesiapa juga. Ku pohonkan pertolongan Allah Tuhan yang gagah perkasa. Sesungguhnya tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha kuasa. Harumkannya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ku katakan bahawa nur yang tersebut tadi ialah nur penghulu kita Nabi Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, yang juga bergelar Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib anak Hashim yang juga bergelar Umar, anak Abdul Manaf yang juga Mughirah, nama dikenali. Abdul Manaf anak Qusay yang juga bernama Mujammi', dinamakan Qusay yang berarti jauh itu kerana Qusay pernah dibawa merantau jauh dari Mekah, yaitu Qudaa namanya negeri. Tetapi dengan kehendak Allah, ia balik semula dan menjaga negeri asalnya Mekah, negeri yang dihormati. Qusay itu anak Kilab yang juga bernama Hakim, anak Murrah, anak Qa'am, anak Luwai, anak Walid, anak Fihir yang juga dipanggil Quraisy, yang kemudian Quraisy itulah gelaran tetap bagi puak-puak yang masyhur ini. Puak Quraisy sebelum ini dipanggil Kinani. Begitulah kecenderungan pendapat pakar-pakar penyelidik keturunan Nabi.
Fihr itu anak Malik, anak Nodar, anak Kinanah, anak Huzaimah, anak Mudrikah, anak Ilyas, yaitu orang pertama menyembelih korban tertentu di tanah suci. Pernah terdengar dari tulang sulbi Ilyas, junjungan berzikir dan memuji Ilahi. Ilyas ialah anak Mudar, anak Nizar, anak Ma'ad, anak Adnan. Yang begitulah salasilah menurut hadis yang sampai riwayatnya kepada junjungan sendiri, meneruskan rangkaian salasilah junjungan hingga Nabi Allah Ibrahim. Ada larangan syar'i. Bagaimanapun rangkaian nama satu persatu hingga Adnan adalah benar-benar tidak ragu-ragu lagi. Dari Adnan hingga Nabi Allah Ismail, salasilah keturunan memang ada bertali. Sila hormati rangkaian keturunan yang laksana permata intan baduri, rangkaian di mana junjungan berada di tengah-tengah bulatan dokoh terpilih bermutu tinggi. Suatu rangkaian keturunan yang kau kira tinggi berharga, dengan segala hiasannya, mengkalungkan dia oleh bintang Jauza di angkasa akan rakan-rakan bintangnya. Alangkah cantiknya dokoh bertanah permata dengan keagungannya. Dikaulah permata tunggal yang tiada bandingannya. Sila muliakan titisan keturunan yang suci dari perangai sombong berkelaminan secara orang berbal tak mengetahui. Ini telah dinyatakan di dalam kitab Maurid karangan Zainul Iraqi. Memuliakan Muhammad Allah pelihara keturunan baginda suci mulia, tidak tersentuh sombong dan cela sejak Adam ke ayah bonda baginda. Pimpinan yang mulia berpindah-pindah dari keturunan demi keturunan bergemilang cahaya. Akhirnya tiba di garisan dahi nendanya Abdul Muttalib dan Abdullah bapa baginda. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan salawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang ketiga. Pada azab yang ketiga. Baca yang apa kala? Apabila Allah hendak melahirkan Nur Muhammad ke alam nyata, bertubuh badan, bernyawa, buruk dan berupa dan bersifat berupa dan bersifat dengan sifat-sifat kebatinannya yang ada dipindahkannya ke dalam rahim ibunya Aminah keturunan mulia, dan ditentukan bahawa Aminah itulah ibu kanda baginda. Berita disampaikan ke tujuh lapisan langit dan bumi bahawa Aminah mengandungkan Nur Muhammad yang mulia. Setiap yang merestukan kelahirannya merasa nyaman seperti udara berhambus di embun pagi menunggu datangnya sang surya. Kemarau hilang dan bumi subur semula. Laksana memakai kain sundus menghijau rata. Buah-buahan menjadi ranum menunggu petikannya tuan yang ampunya. Margastua kabilah Quraisy dalam hal
ini berbahasa Arab fasih bercerita. Singgah sana istana patung-patung berhala tersembam duka. Timur dan barat ikan di laut, binatang di darat sama gembira. Alam seluruhnya ria laksana peminum dapat meneguk minuman yang lazat cita. Jin-jin juga dapat berita gembira di samping ahli-ahli nujum dan padri yang merasa kecewa. Ibu sekalian yang mengetahui dari hal kelahiran junjungan bercerita. Di suatu malam Aminah bermimpi, dikatakan, engkau wahai Aminah mengandungkan bakal penghulu alam semesta. Namakan wahai Aminah bayi itu Muhammad, artinya terpuji, kerana dia akan terpuji dan dipuji merata-rata. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan salawat selamat sejahtera. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baca yang keempat. Empat tu. Baca yang keempat. Genap 2 bulan Nabi. Genap 2 bulan Nabi dalam kandungan ibu. Menurut ulama empunya cerita. Indahnya ayahandanya Abdullah wafat di Madinah, negeri yang mulia. Di masa itu Abdullah menziarah ke sana di tempat bapa saudaranya, gulungan Bani Adi, kabilah Najjar terbangsa. Menginap di sana selama sebulan. Sakitnya di rumah dirawat tak berjaya, lalu wafatlah dia. Sempurna kandungan 9 bulan menurut keterangan yang lebih kukuh sandaran kata. Zaman gelap hampir benar menjadi cerah gemilang cahaya cuaca. Di malam saat kelahiran, ibu baginda didatangi oleh Asia dan Maryam dalam suatu kumpulan bidadari syurga. Sampai masanya, Aminah pun merasa sakit hendak bersalin, maka lahirlah junjungan gemilangan cahaya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaika. Al-Badru alaina fahtafat minhal badru mislahu zanika ra'aina qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurim anta iksirun wa
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mara'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini, hauduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mara'ayna al-ihsanat bisura illa ilaika wal wamama adallat wal mala sallu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wa ataka ada ya bagi wa tazallal baina yadaika wastajarat ya habibi indaka zamyun nafuru, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Indama syaddul mahamil watana dawlir rahili, jatuhum wadamu sahil, qultu kifa ya dalilu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-tahman li rasail ayyuha syaful jazilu nahwa hatikal manazil bil ashi wal bukuri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sa'ida abdun qatalla wanjala anhul hazinu, fika ya badrun tajalla, falakal wasful hasinu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Laisa adka minka asla qattu ya jaddal Husaini, wa alaika Allahu salla daiman tulad duhuri, sallallahu ala Muhammad,
ati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ghaffarul khataya wa zanabil mabiqati anta satarul masawi wa mukilul asyarati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimah sirri wa akhfa mustajib da'awati rabbi irhamna jami'a bijami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalatullah ala Ahmad adda tariris suturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatun ghurra'u lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun bi yaumihi wazdiha'u yawma nalat biwad'ihi ibnatu wahbin min fakharin lam tanalhun nisa'u واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الحناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Muka bercahaya laksana surya menyinari malam gilang gemilang. Malam keputraan junjungan mulia, lahir agama yang benar terang. Waktu itu Aminah ibu anak Wahab keturunan bahagia megah bangga sepenuh kalbu, mencapai kurnia tiada setara. Aminah melahirkan seorang perdana mengatasi Siti Maryam yang dara. Keputraan anggapan si kafir durjana, balak menimpa menghancurkan mereka. Bertalu suara bersorak ria, suara waib berbunyi nyata. Muhammad lahir ke alam dunia,
penghuni alam bersukacita. Ada ulama berkata elok benar berdiri ketika kisah junjungan dibaca. Bertuah benar orang-orang yang bertujuan menghormati junjungan dan juga muliakan baginda. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Siapa tu? 5. Lahirlah sudah junjungan ke dunia. Tapak tangannya. Sini tu buat. Ayah. Mama. Lahirlah sudah junjungan ke dunia. Tapak tangannya melekat ke bumi. Kepala mendongnya mendongak ke arah langit tinggi. Itu menunjukkan keagungannya dan tinggi peribadi. Juga isyarat atas keluhuran martabat mengatasi semua kejadian ilahi. Juga menunjukkan bahawa dia kekasih Allah, elok kelakuan dan budi pekerti. Bondanya memanggil Nilda junjungan Abdul Muttalib yang sedang tawaf di Kaabah ilahi. Dengan segera pulanglah ia melihat sendiri cucunya Muhammad dengan penuh rasa kegembiraan hati. Lalu ia membawanya ke Kaabah dan berdoa dengan hati yang suci. Ia bersyukur kepada Allah mendapat limpahan yang tidak terperi. Dan lahir junjungan sedia bersih, sudah berkhatan, sudah tanggal pusat dengan kuasa ilahi. Semerbak harum berminyak serta bercelak kedua-dua mata sekali. Ada ulama berkata Abdul Muttalib mengkhatamkan selepas lahir junjungan 7 hari. Berpesta dia kenduri serta menamakan junjungan dengan nama Muhammad yang artinya lelaki terpuji. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita dah silap tu. Telah berlaku peristiwa yang luar biasa ketika keputeraan junjungan menguatkan tanda kenabian, memberitahu sekalian bahawa baginda manusia pilihan. Kawalan langit diperteguhkan, penjaga ditambah, serta dahulu dihalau hantu dan syaitan. Mana-mana yang cuba ke langit, kepada mereka panah api dihujankan. Beberapa bintang di langit bagaikan turun mendekati junjungan, bersinar cahaya di tanah haram di beberapa kawasan. Lahirlah bersama baginda suatu cahaya menerangi mahligai Raja Kaisar negeri Syam berkilauan. Penduduk Mekah dapat melihat cahaya itu secara terangan. Bergoncang istana Raja Parsi di negeri Madain yang tegap kukuh. Istana binaan Anusyarwan yang begitu kuat terus rubuh. Menara pencakar langit 14 buah melarah runtuh. Kerajaan Kisra terguling terkejut mengenai kejadian menimpa yang tidak bertangguh. Api sembahan raja-raja Parsi padam dengan sendiri.
padam kerana kelahiran cahaya purnama junjungan yang menyinari. Ikut terjadi keringnya air tasik bernama sawah antara bandar Hamazan dan Qum di negeri Ajam yang dikenali. Tasik itu menjadi kering kerana sumber mata air yang kuat pancutannya selama ini terhenti sama sekali. Sebaliknya lembah bernama Samawah yang kering puntang, melimpah pula air di situ. Dulunya dicari air untuk diminum, menghilang dahaga pun tak akan bertemu. Kelahiran junjungan di tempat terkenal di Mekah, negeri pasir berdebu. Negeri dilarang mencabut tumbuhan dan memotong pohon-pohon kayu. Ada selisih pendapat tentang tahun. Ada selisih pendapat tentang tahun, bulan dan hari lahir junjungan di kalangan ulama dan pendeta. Yang rajinnya sebelum fajar hari Isnin 12 Rabiul Awal, tahun Mekah diserang tentera bergajah yang tak jaya. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Disusukan junjungan beberapa hari disusukan junjungan beberapa hari oleh bonda. Kemudian Suwaibah Aslamiyah pula menyusukan. Suwaibah asalnya hamba kepunyaan Abu Lahab, dimerdekakan kerana dia segera memberitahu kelahiran junjungan. Dia menyusukan baginda bersama anaknya Masruh dan Abu Salamah yang menjadi buah hatinya, tetapi kepada junjungan ada lebih kesayangan. Suwaibah juga dahulunya telah menyusukan bahawa saudara baginda bernama Hamzah yang dalam hal-hal agama ada banyak memberi sokongan. Semasa junjungan di Madinah, kerap baginda kepada Suwaibah mengirim belanja dan juga pakaian. Kiriman seperti itu berlaku terus menerus hingga Suwaibah kembali menghadapi Tuhan. Menghadap Tuhan. Ada orang mengatakan Suwaibah meninggal di dunia belum beriman. Yang lain mengatakan Suwaibah meninggal sesudah beriman. Pendapat-pendapat ini dibawa oleh Ibnu Mandah yang tinggi pengetahuan. Kemudian wanita muda Halimatul Sa'diyah turut menyusukan junjungan. Sebelum ini tiada siapa yang mahu mengupah menyusukan anak-anak kerana dia susah kehidupan. Tetapi selepas menyusukan junjungan, hidupnya berubah menjadi mewah di luar dugaan. Penuh ambung susu Halimah, saudara susuannya Ishaq yang kiri, manakala junjungan pula Ishaq menghisap yang kanan. Dari miskin derita, taraf hidup Halimah jadi mewah dan kaya.
Seekor unta Belaannya belaannya jadi gemuk serta kambing-kambingnya juga. Dengan itu hapuslah daripadanya segala kesusahan dan derita. Keadaan Halimah seterusnya murah rezeki, hidup senang, ria dan gembira. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adalah kesuburan badan junjungan satu hari menyamai kanak-kanak lain sebulan. Dengan pertolongan Tuhan, junjungan berdiri dalam umur 3 bulan, berjalan sendiri dalam umur 5 bulan, tegap serta fasih bercakap dalam umurnya 9 bulan. 2 malaikat datangi junjungan melakukan pembedahan dada, lalu seketul darah hitam dikeluarkan, juga membuangkan dari dada yang mulia habuan syaitan dan dengan air salji dicucikan. Sebaliknya malaikat bertugas itu memenuhkan dada junjungan dengan hikmah dan iman. Lepas itu dicantumkan dada junjungan dan dimeterikan dengan khatamun nubuwah, artinya nabi kesudahan. Kemudian ditimbang, didapati 1000 ganda beratnya dari umatnya ahli kebaktian. Memang sejak kecil lagi junjungan bersifat dengan sifat-sifat manusia yang kesempurnaan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah menyerahkan balik junjungan kepada ibunya, sekalipun dilakukan dengan hati keberatan. Halimah bimbang kalau sesuatu terjadi atau sesuatu menimpa atas diri junjungan. Ia kunjungi baginda selepas baginda dengan Khadijah menempuh gerbang perkahwinan. Kerap junjungan membukakan tangan, berbagai benda kepada Halimah dikurniakan. Pernah Halimah menghadap junjungan dalam tahun ke-8 Hijrah, tahun perang Hunain. Baginda bangun memberi kehormatan, malah junjungan sendiri selendangnya untuk Halimah dihamparkan. Kaul yang sahih adalah Halimah serta suami, anak-anak dan cucu-cucunya telah Islam sekalian. Sebahagian besar ulama yang teguh pengetahuan memasukkan Halimah dan suaminya dalam kumpulan sahabat junjungan. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apabila junjungan berumur 4 tahun, ibunya membawa baginda ke Madinah, negeri junjungan. Dalam perjalanan pulang di suatu tempat bernama Abwa atau Syekbil Hajun, ibunya kembali ke hadrat Tuhan. Maka junjungan dibawa pulang ke Mekah, dibawa Ummu Aiman punya asuhan. Di suatu masa Ummu Aiman dikawinkan oleh junjungan dengan Zaid bin Harithah, seorang hamba yang baginda dibebaskan. Ummu Aiman bawa junjungan kepada Abdul Muttalib, lalu ia memeluk cucundanya dengan penuh rasa kasihan dan cinta. Abdul Muttalib berkata, cucuku ini akan melahirkan peristiwa besar. Beruntung benar bagi yang menyokongnya dan membela. Sejak kecil lagi junjungan tak pernah mengadu lapar dan dahaga. Yang kerap dilakukannya ialah ke telaga Zam-Zam meminum airnya. Itu sudah memadai. 8 tahun umur junjungan
wafat pula Abdul Muttalib dinda baginda. Dipelihara pula akan junjungan oleh Abu Talib ayahanda junjungan punya saudara. Bersungguh-sungguh benar ia menjaga junjungan dan memelihara. Malahan kalah ia menjaga diri sendiri dan anak-anaknya juga. Terkala umur junjungan 12 tahun ke negeri Syam oleh Abu Talib, junjungan dibawa. Dikenali junjungan oleh Padri Nasrani Abu Hayrah namanya, disebabkan ia tahu tanda-tanda yang tiada pada baginda. Padri itu berkata, aku yakin budak ini bakal jadi rasul pimpinan alam semesta. Tandanya kayu dan batu hormat kepadanya. Tidak berlaku ia hanya kepada nabi-nabi sahaja. Kata Padri, kami didapati sifat-sifatnya ada di dalam kitab-kitab suci ilahi. Lagipun ada materi dibelitnya khatamun nubuwah, sekelilingnya cahaya menyinari. Padri lalu menyuruh Abu Talib bawa junjungan pulang sahaja ke Mekah kerana bimbangkan angkara Yahudi. Abu Talib pun pulang membawa junjungan sampai ke Busra sahaja, ke Syam tak jadi. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tatkala junjungan berusia 25 tahun, berlayar lagi baginda ke Busra membawa dagangan Khadijah, wanita muda. Mengiringi junjungan seorang suruhan, Maisarah namanya itu, untuk berkhidmat khas kepada yang mulia. Dalam perjalanan itu, di bawah sebatang pohon besar berhampiran gereja Padri Nasrani bernama Nastura, junjungan berhenti sementara. Di sini Padri kenalkan junjungan sebab bayang-bayang pohon itu beralih memayungkan baginda. Padri itu lebih jauh berkata, tiada siapa walau bila-bila juga akan singgah di situ melainkan nabilah ia atau rasul yang Allah tentukan dia. Beberapa kelebihan yang nyata. Kepada Maisarah, Padri bertanya, adakah pada lelaki itu merah bertanda di dalam mata? Maisarah menjawab, ya, ada. Kalau begitulah benarlah ia rasul seperti yang diduga. Maisarah dinasihatkannya supaya jangan berjauhan dari junjungan. Malah awak katanya hendaklah penuh azam dan jujur dengan dia, kerana lelaki itu sebenarnya Nabi pilihan Allah dan termulia. Selesai segala, junjungan berangkat pulang ke Mekah, sedang Khadijah bersama beberapa wanita lain dari suatu tempat tinggi. Nampak junjungan dengan nyata. Dalam penglihatan Khadijah ada dua malaikat memayungkan junjungan dari panahan panas cahaya pagi sang suria. Maisarah bercerita segala yang dilihatnya mengenai junjungan kepada Khadijah, serta memberitahu pesanan-pesanan Padri Nasrani yang telah ia jumpa.
barang-barang dagangan. Bila dikira maka didapati untungnya berlipat ganda. Nyata kepada Khadijah segala apa yang telah dilihat dan dengar, bahawa junjungan adalah Rasul alam semesta. Ia pun melayar junjungan Ia pun melamar junjungan untuk menyedut keharuman iman sepenuh daya. Junjungan menceritakan hal lamaran Khadijah ini kepada bapa-bapa saudara baginda. Mendengar ini mereka semua gembira memandang taraf agama, rupa, harta dan bangsa. Yang kerana itu semua jadi impian semua pihak ingin berkahwin dengan dia. Abu Talib berkhutbah. Dalam khutbah ia memuji junjungan, di samping memuji Allah dengan pujian tertib kata. Ujar Abu Talib, demi Allah, Muhammad ini di belakangnya hari akan melahirkan berita agung. Di dalaman ia akan dipuji merata-rata. Selesai segala, maka Khadijah dikahwinkan dengan junjungan, berwalikan bapa. Ada yang berkata berwalikan bapa saudara, sesetengah yang lain berkata berwalikan saudara. Natijah perkahwinan ini, Khadijah melahirkan semua anak-anak junjungan, melainkan putera yang bernama Ibrahim. Seorang itulah sahaja. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Susu betul tak? Apakala junjungan berusia 35 tahun, kaum Quraisy membina semula Kaabah yang rusak kerana banjir yang menimpa. Mereka bersengketa kerana semua pihak inginkan pihak mereka yang memindahkan semula Hajar Aswad dari tempatnya yang sementara. Heboh pertengkaran, hampir berbunuhan, bersengketa menyebut darah dan bangsa. Akhirnya mereka sedar dan merasa patuh menerima buah fikiran dari orang yang bijaksana. Ada seorang yang menentukan siapa masuk dulu ke Kaabah melalui Babus Sadanah, maka hendaklah dituruti apa yang ia kata. Tiba-tiba yang mula-mula masuk ialah junjungan. Masing-masing pun gembira dan berkata, Muhammad Amin, orang yang kaya ke depan orang yang kami kepadanya semua percaya. Mereka kata mereka rela junjungan menjadi pengadil menyelesaikan perselisihan besar dalam ini perkara. Junjungan lalu meletakkan Hajarul Aswad di atas sehelai kain dengan semua pihak diminta angkat serta semua yang bertelingkah mengangkat batu itu ke suatu penjuru yang memang tempatnya diketahui biasa. Sebaik tiba di tempat yang asal, lalu junjungan sendiri dengan tangan baginda yang mulia meletakkan batu itu di tempatnya yang sedia kala. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manakala junjungan berusia 40 tahun,
menurut kata ahli-ahli sejarah yang mengetahui. Baginda dilantik sebagai Rasul ke seluruh alam, membawa berita gembira dan ngeri. Mula-mula baginda didatangi mimpi yang benar. 6 bulan masa diberi. Tidak junjungan bermimpi, melainkan menjelma datang seperti suatu cahaya cemerlang pagi menyinari. Mimpi dimulakan adalah sebagai memberi latihan kekuatan kepada Nabi, supaya baginda tidak terkejut menerima kedatangan Jibril sendiri. Digemarkan dia suka bersendirian hingga keraplah baginda beribadat di gunung Hira beberapa malam seorang diri. Hal ini berjalan beberapa masa hinggalah turun malaikat Jibril menemui baginda membawa wahyu. Tarikh berlaku ini hari Isnin malam 17 bulan Ramadan itu atau bulan Lailatul Qadar, yang juga nama diberi. Ada juga ulama berkata 24 dan 27 Ramadan, dan ada yang kata 8 Rabiul Awal, tetapi yang masyhur ialah yang mula-mula tadi. Datang Jibril menyuruh baca. Junjungan enggan membaca, lalu dipeluknya baginda erat sekali. Disuruh lagi baginda membaca. Baginda tidak juga membaca, maka baginda dengan kuat dipeluk lagi. Kali ketiga Jibril menyuruh lagi membaca. Junjungan enggan, lalu dipeluknya lagi supaya baginda benar-benar sedia mengemaskan diri. Juga supaya junjungan dapat menerima wahyu yang akan disampaikan kepada baginda bersungguh-sungguh hati. Selepas itu wahyu terhenti 3 tahun lamanya atau 30 bulan, supaya junjungan rindu kepadanya dan ternanti-nanti. Kemudiannya barulah turun ayat Ya ayyuhal mudassir. Berikutnya turun lagi ayat bertubi-tubi adalah baginda dengan turunnya ayat Iqra menjadi nabi. Dan kemudian baginda mula bekerja memberi kabaran gembira dan menyampaikan kabaran ngeri. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan salawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang pertama percayakan baginda, teman baginda yang sama bersembunyi di Gua Sur bernama Abu Bakar, iaitu pihak lelaki, pihak kanak-kanak Saidina Ali, pihak wanita Siti Khadijah yang meniup semangat supaya baginda bertabah hati. Bekas hamba ialah Zaid, hamba pula ialah Bilal yang pernah diseksa oleh tuannya Umayyah dengan seksaan yang dahsyat ngeri. Sedang Bilal diseksa Abu Bakar ada terlihat. Lalu ia membeli Bilal dan memerdekakannya sekali. Berikutnya ialah Osman, Sa'ad, Sa'id, Talha, Abdurrahman bin Auf dan Zubair, anak ibu saudara Nabi.
mengikuti mereka beberapa yang lain. Natijah seruan Sayyidina Abu Bakar dengan cara yang lembut sekali. Masa itu junjungan dan sahabat menyeru dan beribadah dengan bersembunyi, hinggalah turun ayat fasda' yang menyuruh berterang. Barulah baginda bertindak, tidak bersembunyi lagi. Masa itu kaum bangsa baginda masih rapat, hinggalah junjungan mencela sembahan berhala dan mengajak mereka menyembah ilahi. Mereka pun bersikap menentang, melakukan permusuhan, tidak tabik kecuali. Hebat benar derita ditanggung oleh pihak muslimin. Maka pada tahun kelima mereka berpindah ke negeri Habsyi. Junjungan tidak berpindah dan baginda dibela oleh bapa saudara baginda Abu Talib, yang orang-orang Mekah memang segankan dia dan menghormati. Kepada junjungan Allah fardukan sembahyang beberapa jam di malam hari. Kemudiannya sembahyang itu dimansuhkan, lalu diturunkan ayat yang artinya, bacalah kamu seberapa yang mudah daripada ayat-ayat Quran dan lakukan sembahyang sendiri. Sembahyang yang baharu itu ialah 2 rakaat sebelah petang dan 2 rakaat pula sebelah pagi. Sembahyang ini pun kemudian dimansuhkan sebaik saja di malam Mi'raj. Perintah sembahyang fardu yang 5 diberi. Di pertengahan bulan Syawal tahun ke-10, Abu Talib meninggal dunia, menyebabkan kaum muslimin yang ada tertindas sekali lagi. 3 hari berikutnya kaum muslimin bertambah derita kerana Siti Khadijah pula dipanggil ke hadrat ilahi. Kepada junjungan, kaum Quraisy melakukan pelbagai angkara yang menyakiti. Lalu junjungan pergi ke Taif, menyeru kaum Taif beriman kepada Allah dengan harapan semoga seruan itu diterima. Tetapi rupa-rupanya tiada siapa di antara mereka yang ambil peduli. Sebaliknya mereka bersorak mengejek melalui si bodoh dan hamba saya dengan cerca dan maki, bercampur pula dengan melempar batu, hingga berlumuran darah kasut-kasut junjungan yang ada di kaki. Akhirnya pulanglah junjungan ke Mekah hampa. Lalu baginda didatangi malaikat yang menjaga gunung Ganang, mohon izin menghancurkan kaum itu semua sekali. Junjungan berkata, jangan, saya mengharapkan keturunan mereka akan beriman dan berbudi. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada malam 27 Rejab tahun ke-11 menjadi Rasul, diisrakan junjungan dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa dengan jasad dan rohnya dalam keadaan sedar dan jaga. Dari Masjid Aqsa baginda diangkat ke langit, di mana baginda bertemu Nabi Allah Adam di langit pertama, yang di dalam keadaan tenang, tabah dan hebat gaya. Di langit kedua junjungan bertemu Nabi Allah Isa anak Maryam yang suci dara. Bertemu juga di situ saudara sepupu Isa bernama Yahya, yang Nabi yang telah dikurniakan ilmu pengetahuan sewaktu kecil dalam umurnya masuk tahun ketiga. Di langit ketiga junjungan melihat Nabi Allah Yusuf yang cantik jelita. Di langit keempat junjungan melihat Nabi Allah Idris yang ditinggikan kedudukannya tanda mulia.
Nabi Allah Harun yang dicintai oleh kalangan Bani Israel itu, junjungan melihatnya di langit kelima. Di langit keenam, junjungan bertemu dengan kalimullah, yaitu Nabi Allah Musa. Di langit ketujuh, junjungan bertemu Nabi Ibrahim yang sentiasa dengan Allah bersih hati dan baik sangka. Ia diselamatkan Allah dari angkara Raja Namrud ya, dengan menyejukkan untuknya kepanasan api dan bara. Selepas itu, junjungan diangkat ke Sidratil Muntaha hingga dapat mendengar suara kalam yang menulis qada qadar yang kepada makhluk bakal tiba. Kemudian baginda diangkatkan lagi hingga ke maqam mukafahah, martabat paling damping yang terbuka hijab, hingga barang apa dipohonkan oleh junjungan dikabulkan segala. Allah mengangkatkan tabir-tabir yang menghalang baginda dari tempat dari nampakkan Tuhan yang Maha Asa. Lalu nampaklah junjungan dengan 2 biji mata baginda akan Tuhannya, dengan kebenaran dan kemuliaan yang tiada bandingan dan rupa. Allah limpahkan di dalam hati junjungan perasaan manja kepadanya dan dibenarkan meminta apa saja. Allah mewajibkan ke atas junjungan dan umatnya sembahyang sehari semalam 50 masa. Kemudian dengan limpah kemurahan Allah, ia mengurangkan bilangan sembahyang itu dengan hanya sehari semalam 5 kali sahaja. 5 kali itu menyamai pahala sembahyang yang 50 ketentuan azali itu juga. Selepas itu pulanglah junjungan ke Mekah dengan peristiwa Isra'nya itu oleh Abu Bakar dengan orang-orang bijak sepertinya terus percaya. Tetapi kaum Quraisy mendustakannya. Malah ada kalangan muslimin sendiri murtad dengan sebabnya. Oleh syaitan ia terpedaya. Harunkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dalam musim-musim haji, maka datanglah kabilah-kabilah Arab ke Mekah. Lalu junjungan menerangkan kepada mereka bahawa baginda utusan ilahi. Ikut beriman dengan baginda seramai 6 orang daripada kaum Ansar. Ketentuan Allah untuk mereka memeluk agama yang diridai. Pada musim haji tahun berikutnya, datang 12 orang dari Madinah dan mereka membuat ikatan janji setia dengan junjungan Nabi. Selesai segala-galanya, mereka pun pulang. Maka tersebar Islam di Madinah hingga jadilah Madinah tempat perlindungan junjungan yang menyenangkan hati. Pada musim haji tahun ketiga selepas itu, datang lebih kurang 70 orang dari puak Aus dan Khazraj yang dikenali. Mereka juga membuat janji setia dengan junjungan. Lalu junjungan melantik 12 orang dari kalangan mereka sebagai ketua dihormati. Manakala bertambah hangat rasa permusuhan kaum musyrikin Mekah, maka beberapa orang muslimin mula berpindah ke Madinah, negeri yang dimuliai. Berpisahlah mereka dengan tanah air mereka, berputus arang dengan kekafiran
kerana ingin merebut rahmat keredaan Allah yang sedia terjanji. Perpindahan kaum muslimin itu membimbangkan hati kaum Quraisy. Mereka takutkan sesuatu peristiwa luar dugaan akan terjadi. Lalu mereka bermesyuarat sulit yang keputusannya junjungan mesti dibunuh. Tetapi dengan pemeliharaan Allah, tipu belit kaum Quraisy tak jaya sama sekali. Diizinkan junjungan berhijrah dalam keadaan gerakan perpindahan junjungan itu diintip oleh puak musyrikin kerana mereka hendak membunuh Nabi. Tetapi junjungan dapat keluar. Sebaliknya junjungan menabur pasir atas kepala mereka. Dengan begitu pun mereka tidak menyedari. Menujulah junjungan ke Gua Tur bersama-sama sahabat baginda Abu Bakar, iaitu rakan baginda yang rapat sekali. Burung-burung merpati dengan sarang-sarang lebah mengelirukan pendapat kaum musyrikin hingga mereka memikirkan junjungan tidak ada di gua itu. Padahalnya junjungan memang ada di situ selama 3 hari. Pada malam Isnin, dari Gua Sur, junjungan serta sahabat baginda Abu Bakar keluar menunggang tunggangan kerana melepaskan diri. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba terserempak junjungan dengan orang upahan Quraisy bernama Suraqah. Lalu junjungan berdoa bagi keselamatan diri. Dengan doa itu tak semena-mena terjeluh kaki kuda Suraqah ke dalam tanah kering yang keras membatu. Kepada junjungan Suraqah meminta damai, manakala junjungan pula dengan rela hati berkenan, maka Suraqah pun tidak diganggu. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan salawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jawab je. Dalam perjalanan Rasulullah menuju Madinah, baginda melalui kampung Kudaid dan singgah di rumah Ummi Ma'bad, seorang perempuan dari suku Khuzai. Baginda ingin membeli bahan-bahan makanan seperti daging dan susu. Rupa-rupanya semua yang dihajatkan di situ tidak didapati. Ada tidaknya baginda terpandang di rumah itu seekor kambing sakit yang hendak makan pun tak larat lagi. Maka junjungan minta izin untuk memerah susu dari kambing sakit itu. Lalu diizin dengan kata-kata, manalah ada susu dari kambing yang sedang sakit begini. Junjungan menggosok-gosok embung susu kambing itu sambil berdoa ke hadrat ilahi. Tiba-tiba embung kambing itu penuh susu di perahnya. Ramai dapat minum susu sepuas hati. Junjungan memerah lagi, kali ini untuk disimpan dalam Bejana membuktikan itu mukjizat yang kedepan kepadanya Allah kurniai. Apakala balik suami Ummi Ma'bad
dan melihat ada susu ia tercengang, hairan sekali. Ia bertanya isterinya, dari mana dapat susu padahal tiada kambing yang boleh diperah susunya di rumah kita ini. Isterinya menerangkan bahawa ada datang ke rumah kita seorang lelaki begini bagian-bagian bentuk badannya dan perbadinya. Berkatalah suaminya, inilah dia pemuda Quraisy. Maka ia pun bersumpah dengan nama-nama berhala yang ia ketahui. Demi jika ia jumpa pemuda itu, pasti ia mengikuti dia dan beriman dengannya sepenuh-penuh hati. Dalam perjalanan itu akhirnya junjungan sampai ke Madinah, iaitu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, dalam mana negeri Madinah kelihatan berseri-seri. Orang-orang Madinah keluar beramai-ramai mengalu-ngalukan baginda, dan baginda berhenti di Quba. Di sana baginda membangunkan sebuah masjid, iaitu masjid dalam Islam yang dibina pertama-tama kali. Harumkan ya Allah makam junjungan mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan selamat sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Junjungan Rasulullah SAW di paling sempurna bentuk rupa, budi pekerti dan mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Badan sederhana tinggi, kulitnya putih kemerahan, luas mata bercelak lentik, alisnya serta lebat halus bulu yang tumbuh di sini. Jarang sedikit giginya, luas lebar mulutnya, luas dahi berbentuk anak bulan, kelihatan cantik berseri. Rata pipinya sederhana, mancung hidungnya dalam bentuk yang menarik sekali. Bidang di antara bahu dan tengkuk baginda dua tampak berangka kasar, berangka kasar, besar tulang mandi, besar tulang sendi, sedikit daging tumit, tebal janggut, besar cantik kepala baginda dengan rambut dibiarkan panjang hingga kedua cuping telinga menuruni. Di antara dua belikatnya bermeti dengan khatamun nubuwah, Nabi kesudahan yang di sekelilingnya cahaya meliputi. Peluh baginda putih bersih laksana mutiara, baunya harum lebih dari kasturi. Bila berjalan bongkok, udang sedikit kelihatan seolah-olah seperti keadaan orang yang sedang turun daripada tempat yang tinggi. Bila junjungan berjabat tangan dengan sesiapa, maka tangan orang yang dijabat itu wangi sepanjang hari. Dan bila-bila juga junjungan meletakkan tangan atas kepala seseorang budak, maka dapat diketahui bahawa budak itu pernah disentuh oleh junjungan kerana baunya yang harum wangi. Wajah baginda laksana bulan purnama, kelihatan sentiasa cantik. Kemilangan berseri.
orang yang merawat orang yang meriwayatkan rupa bentuk junjungan pernah berkata, tak pernah aku lihat siapa baik sebelum itu sesudah atau sesudah ini ada orang yang kecantikannya dengan junjungan dapat menyamai. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Junjungan terkenal bersifat pemalu, merendah diri, sanggup menjahit kasut-kasut koyaknya, menampal bajunya, memerah susu kambingnya, malah sanggup menguruskan hal-hal rumah tangganya dan anak istrinya dengan elok dan rapi. Baginda mencintai orang-orang fakir dan miskin, sepergaulan baginda dengan mereka, menziarahi pesakit-pesakit di kalangan mereka, turut mengiringi jenazah mereka, bahkan tidak pernah baginda memandang hina akan orang-orang yang susah walau bagaimana sempit kehidupan yang menimpai. Sebaliknya junjungan murah hati, memberi kemaafan, tidak pernah baginda menampakkan tanda-tanda tak suka kepada sesiapa, malahan janda dan hamba-hamba pun baginda temani. Baginda tidak merasa gerun kepada raja kerana Allah baginda murka dan kerana Allah pula junjungan meridai. Cara junjungan berjalan bersama-sama dengan sahabatnya. Junjungan berjalan di sebelah belakang dan pernah junjungan bersabda, di sebalik belakangku yang ada hanya malaikat sahaja. Mengenai kenaikan, junjungan pernah menunggang unta, kuda, keldai yang setengah-setengahnya dihadiahkan kepada junjungan oleh raja-raja. Setengah ketika junjungan mencerut perut baginda berlapikkan batu menahan lapar. Sedangkan kalau baginda mahukan mewah kenyang, memang pun kepada baginda perbendaharaan, kekayaan sentiasa terbuka. Gunung dan bukit pernah menawarkan diri menjadi emas untuk baginda, tetapi baginda menolak tawaran kekayaan yang berupa harta benda. Mengenai pergaulan, junjungan jarang benar bercakap sesia, dan bila baginda berjumpa sesiapa, baginda yang mula memberi salam. Sembahyang jemaah baginda panjangkan sedikit, dan bila berkhutbah baginda ringkaskan saja. Orang-orang kenamaan dan mulia dimuliakan oleh baginda dan bermesra, serta pernah pula baginda bergurau, tetapi kata-kata gurau tidak pernah bercampur dusta. Hingga di sini terhentilah pena saya dalam suatu perjalanan segera ke pangkalan Sibaran nyata. Tibalah sudah seluruh karangan ini ke bumi rata dalam suatu lapangan penerangan kalam bertinta. Harumkan ya Allah makam junjungan yang mulia dengan kata-kata ucapan selawat dan sejahtera. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha limpah anugerah dan kurnia, Tuhan yang apabila hamba-hambanya menadah tangan berdoa sesudah memada, Tuhan yang maha suci zat dan sifat-sifatnya lagi maha asa, Tuhan yang tiada saingan baginya dan tiada pula serupa, Tuhan yang maha tunggal, kekal, sedia dan tiada permulaan dan kesudahan. Kepadanya saja ditumpukan segala pengharapan dan tiada yang lain lagi tempat pegangan. Tuhan yang kepada kuat kuasanya saja bersandar makhluk-makhluknya sekalian, dan dengan limpah kelebihannya pula ia memberi petunjuk kepada sesiapa yang memohon pertunjukan. Kami mohon kepadamu ya Allah dengan berkat segala nur-Mu yang maha suci, yang menghapuskan segala syak dan keraguan di hati. Juga kami bermohon kepadamu dengan berkat kemuliaan Nabi
Nabi yang lebih dulu dijadikan, tetapi dibangkitkan akhir sekali. Demikian juga dengan berkat kemuliaan keluarga baginda yang laksana bintang di langit tinggi, atau laksana kepala penyelamat di samudra ilahi. Begitu juga dengan berkat kelebihan sahabat junjungan baginda sendiri, sahabat-sahabat para pejuang yang menegakkan agama Allah bermati-mati. Juga dengan berkat sekalian pendukung syariat yang memiliki pelbagai keutamaan dan keistimewaan bermutu tinggi, yang sememangnya telah dijanjikan Allah dengan pengurniaan nikmat dan kelebihan yang tiada terperi. Kurniakan apalah kiranya kepada kami sekalian petunjuk pada menggunakan segala tutur kata dan amal kerja dengan bersih hati, selamat serta jayakan setiap hajat yang baik dari segenap permohonan saudara-saudara kami yang hadir juga yang tidak hadir di majlis ini. Amin. Dan lagi kami bermohon semoga Tuhan kami lepaskan kami daripada tawanan hawa nafsu dan daripada penyakit-penyakit jiwa. Tentukan supaya dapat kami mencapai segala cita-cita seperti yang kami sangka. Tentukan supaya dapat kami mencapai segala cita-cita seperti yang kami sangka. Tentukan supaya dapat kami mencapai segala cita-cita seperti yang kami sangka. Elakkan kami daripada gelap hati dan juga daripada tipaan malapetaka. Jangan apalah kiranya dijadikan kami daripada golongan manusia yang dapat ditawan oleh hawa nafsu semata-mata. Kurniakan kami elok keyakinan laksana buah-buahan yang berguna sepanjang masa. Hapuskan daripada kami segala jenis cacat dan dosa. Hapuskan daripada kami segala jenis cacat dan dosa. Hapuskan daripada kami ya Allah segala jenis cacat dan dosa. Selindungkan setiap orang daripada kami akan keaibannya, kelemahannya, kejemuannya dan kegelisahannya menghadapi kerja-kerja mulia. Curahkan ke dalam hati kami perasaan senang dan mudah saja melakukan sesuatu yang berat daripada kerja-kerja kebajikan dan pahala. Limpahkan seluruh kurniaan-Mu kepada sekalian jamaah yang sekarang di sini dan beserta kepada mereka. Kurniakan rahmat dan keampunan yang berkuasa tiada lain melainkan hanya Dikaulah sahaja. Ya Allah, sesungguhnya Dikaulah ada berjanji menyediakan kepada tiap-tiap yang berdoa kepadamu akan sesuatu martabat khas kelebihan istimewa. Tiap-tiap yang berharap kepadamu itu dalam keadaan sentiasa menunggu mengharapkan kurnia. Maka sesungguhnya di sinilah kami bermohon akan limpah kemurahan-Mu yang sempurna. Tentukan akan tetap berjaya apa-apa yang kami harapkan semua. Tentukan akan tetap berjaya apa-apa yang kami harapkan semua. Tentukan akan tetap berjaya apa-apa yang kami harapkan semua. Ya Allah, elakkan kejadian huru-hara. Perbaikkan lagi perjalanan pihak yang merintah dan juga rakyat jelata. Besarkan ganjaran pahala kepada pihak-pihak yang menganjurkan perjumpaan ini hari ini. Semoga berbahagialah dia. Jadikan negara ini dan negara-negara Islam seluruhnya berkeadaan aman, damai serta makmur bahagia. Cucurkanlah hujan rahmat mengalir kepada kami, meliputi dan merata. Ampunkan ya Allah pengarang kitab ini yang telah menjalin kisah Maulidin Nabi dalam suatu jalanan indah cipta. Namanya Ja'far dari kampung Barzanja, lalu dikenali dengan gelaran Barzanji sahaja. Tentukan baginya kemenangan hajat jaya sampai cita-cita. Setempatkan martabat pengarang ini dengan golongan hamba-hamba yang damping denganmu di dalam syurga. Selindungkan cacat celanya, kelemahan dan kecuaiannya dan juga kelalaiannya
dalam mencatatkan suatu yang lebih patut dan sayugia. Demikian pula atas juru tulisnya, para pendengar dan juga para pembaca. Kurniakan sebanyak-banyak rahmat dan sejahtera atas junjungan kami Rasul pertama menerima tajalli nyata yang gaib dari kalangan jenis manusia, juga di atas kaum keluarga, para sahabat, para pembantu dan zuriat di belakang mereka, yaitu selama telinga masih dapat menangkap pendengaran mendengar kisah indah sejarah junjungan yang laksana intan permata, dan juga selama didapati majlis berhias dengan keramaian berseri bertanah dukuh permata bernilai dari kisah sejarah junjungan yang mulia. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.